Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 pagi. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Malaysia tidak bersendirian dalam bawa isu Palestin, malah komited akan terus bersuara mengenai sentimen Gaza di peringkat dunia. Tegas Perdana Menteri, hal berkaitan keganasan dan pembunuhan di Palestin ketika ini perlu diberi keutamaan. Angka korban dalam serangan terbaru rejim Zionis kini mencecah 30 orang. Serangan disasar kepada kediaman penduduk termasuk di Bandar Jabalia, utara Gaza. Ramai mangsa dilaporkan terperangkap di bawah runtuhan. Setakat ini, serangan udara rejim telah meragut lebih 4,000 nyawa. Dan ini pula pesanan JAKIM kepada rakyat Malaysia yang prihatin dengan nasib penduduk Palestin. Salurkan sumbangan kepada akaun Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin, Seliaan Wisma Putra atau Tabung Musaadah JAKIM dan Yayasan Wakaf Malaysia. Juga mana-mana saluran yang sah dan benar. Jelas Ketua Pengarah JAKIM, segala sumbangan yang diuruskan kerajaan adalah atas matlamat murni untuk bantuan kemanusiaan. Usaha menyelesaikan beberapa tuntutan dalam Perjanjian Malaysia 1963 masih diteruskan. Timbalan Perdana Menteri yakin semua perkara berkaitan tuntutan dan pelaksanaannya akan dapat diselesaikan. Keutamaan Sarawak kini tertumpu kepada usaha memakmurkan serta membangunkan sumber manusia bagi meningkatkan ekonomi dan hasil Sarawak. Seramai 2,083 lagi doktor kontrak akan diserap ke jawatan tetap dan kumpulan ini dijangka melapor diri tahun ini. Menteri Kesihatan menjelaskan kerajaan menerusi belanjawan 2023 telah memperuntukkan 12,800 jawatan itu untuk 3 tahun berturut-turut. Sebahagian penempatan berkenaan telah dilaksana dan dilakukan secara berperingkat. RM661 bilion itu nilai jualan program jualan Malaysia yang digerakkan KPDN, sekaligus melebihi nilai sasaran awal RM500 bilion. Tahun lalu lebih 302,000 premis perniagaan mengadakan jualan murah. Lebih 49,000 saman dikeluarkan ke atas kenderaan perdagangan dan barangan menerusi patuh khas sejak 1 Oktober lalu. Pengarah kanan JPJ berkata lebih 192,000 kenderaan diperiksa setakat 19 Oktober. Turut disita 446 kenderaan dengan 13 daripadanya dikenakan tindakan kerana lebih muatan. Jabatan Alam Sekitar JAS cadang tubuh pelan tindakan peringkat negeri bagi tindakan bersepadu tangani pencemaran sungai dengan lebih efektif. Ketua Pengarah JAS menyatakan ia meliputi tindakan yang perlu diambil agensi berkaitan mengikut bidang kuasa masing-masing. Selain itu juga disyur selaras Jawatan Kuasa Tindakan Alam Sekitar Negeri yang dipengerusikan Exco Alam Sekitar. 252 lokasi tumpuan berlakunya banjir kilat ketika musim tengkujuh di Pulau Pinang dikenal pasti JBPM. Untuk itu, 922 pegawai dan anggota JBPM negeri termasuk bomba bantuan siap siaga menghadapi monsun timur laut yang dijangka bermula bulan depan. Selain memastikan segala aset berfungsi dengan baik, latihan kecekapan pengendalian bot dan penyelamatan air turut dipertingkat. Di Pahang pula, 750 lokasi telah dikenal pasti berisiko banjir. Lebih 1,100 aset melibatkan kenderaan dan jentera pelbagai fungsi daripada 337 balai bomba dan penyelamat telah diperiksa serta diuji. Ketua Pengarah JBPM maklumkan telah menubuhkan 13 pasukan gerak cepat monsun timur laut yang dianggotai 15 anggota bagi setiap pasukan. Kewujudan kartel kontraktor pembinaan beri kesan buat pemain industri khususnya pemegang lesen kelas G1 dan G2 negara. Presiden Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia mendedahkan tindakan sukar dikenakan kerana kelicikan pihak terlibat. Antaranya bertindak mengumpul hingga 40 kontraktor dalam satu kumpulan bagi mengaut keuntungan dengan mudah. Keuntungan diperoleh menerusi bayaran komisen daripada menjual projek diraih kepada pihak berkaitan. Kenyataan Presiden PAS yang merendahkan kepimpinan Pakatan Harapan diselar Angkatan Muda Keadilan. Ia dipercayai merujuk kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bertujuan menyerang dan merendahkan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri. Pengalaman Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diuji dengan fitnah sehingga dipenjarakan seharusnya dijadikan pengajaran, bukannya sebagai bahan serangan peribadi.
Yang di-Pertuan Agong berkenan sambut baik cadangan garis panduan perancangan dan pembangunan bandar diraja yang diusul Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Inisiatif itu bakal dibentang pada mesyuarat Majlis Raja-Raja akan datang untuk persetujuan pelaksanaan. Garis panduan itu dilihat dapat mengindah dan menghidupkan semula 9 bandar diraja sekaligus jadi tarikan pelancong luar dan dalam negara. Baik, ini pula usaha bagi tambah baik keadaan kawasan program perumahan rakyat dan rumah kos rendah yang berada di sekitar kawasan lembah pantai. Pertandingan Reka Cipta Perumahan khususnya di kawasan Parlimen itu akan dilaksana dengan kerjasama Pertubuhan Arkitek Malaysia. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Lembah Pantai selain mencadangkan agar arkitek mengambil kira memuatkan liputan dalam bangunan agar liputan internet lebih luas. Program Pertanian Bandar Inisiatif Bantu Asnaf keluar daripada kemiskinan. Usaha Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan jelas Menteri DJPM melatih peserta jadi usahawan pertanian di atas sebidang tanah berkeluasan 5 ekar milik Mawib. Ketika ini 10 peserta telah dibimbing selama 2 tahun dan turut menerima allowance bulanan RM1,700 sebulan. Pilihan raya kecil Dun Jepak menyaksikan pertempuran 3 penjuru. Ia melibatkan gabungan Parti Sarawak, Parti Bumi Kenyalang dan Parti Aspirasi Rakyat Sarawak Aspirasi. Tempoh berkempen selama 14 hari bermula semalam. Seramai 22,804 pemilih bakal tunai tanggungjawab. Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya berterusan mendekati rakyat dalam menyebarluaskan lagi informasi belanjawan 2024. Ia dipergiatkan menerusi aktiviti Info on Wheels menggunakan unit hebahan bergerak bermula 14 Oktober lalu. Konsert ini baru bintang 3 dimeriahkan dengan 12 penyanyi tersohor. 27 buah lagu dipersembah kepada peminat yang hadir di Auditorium Seri Angkasa Puri. Antara barisan penyanyi veteran dan popular tanah air termasuk Ramlah Ram, Fauziah Latif, Ernie Zakri dan Datin Alia. Konsert turut dihadiri Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan merasmikan Expo Seni dan Kraf 2023. Turut iringi Seri Paduka Baginda Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin. Expo buka jalan kepada penggiat kraf pasarkan produk dan kukuhkan komuniti usahawan kraf tempatan. Sarawak tidak berhasrat tubuh syarikat penerbangan berskala besar. Sebaliknya, cadangan penubuhan syarikat penerbangan milik kerajaan negeri itu bertujuan memenuhi keperluan melibatkan laluan dalam wilayah. Premier Sarawak beri jaminan akan memastikan kadar tambang tidak bebankan pengguna. Pengenalan 3 syarikat penerbangan baru dan pelbagai laluan terkini tingkat pemulihan berterusan perjalanan udara bagi suku ketiga tahun ini. Usaha itu dilaksana syarikat penerbangan rakan kongsi sedia ada bagi seluruh rangkaian Malaysia Airports Group di Malaysia. MAHB mengalu-alukan kehadiran Salam Air, Super Airjet dan Sichuan Airlines di KLIA. Dalam pada itu, Batik Air sahkan tiada pihak ketiga dalam pengendalian perkhidmatan penerbangan sewa premium untuk jemaah umrah di Arab Saudi. Justru orang ramai dinasihat sentiasa waspada dengan skim penipuan sedemikian dan tidak membuat sebarang bayaran kepada pihak terlibat. Batik Air juga telah membuat laporan polis secara rasmi. Jabatan Perangkaan mengumumkan kadar inflasi di negara ini terus mereda kepada 1.9% pada September lepas. Sementara Kementerian Ekonomi pula menyatakan ekonomi negara dijangka berkembang sederhana pada kadar 3.3%. Ia berdasarkan anggaran awal KDNK bagi suku ketiga 2023 berbanding 2.9% pada suku kedua tahun ini. Pengeluaran yang terhad menjadi faktor utama harga getah Malaysia dijangka kekal stabil minggu depan dan cenderung mencatat peningkatan kecil. Dalam masa sama, kesan musim terkujuh berkemungkinan dorong kepada aktiviti pengumpulan stok simpanan. Meskipun hasil torehan getah berkurangan akibat hujan di negara-negara pengeluar, pasaran kekal saksikan aktiviti belian dalam julat kecil minggu depan dengan aktiviti belian tidak ketara. Sementara itu, ringgit diunjur dalam julat
hingga 4.70 berbanding dolar Amerika Syarikat tahun depan disokong inisiatif belanjawan 2024. RHB Investment Bank Berhad melalui nota penyelidikan memaklumkan analisis kuantitatif menunjukkan ringgit akan meraih manfaat daripada kadar faedah bertumpuan Malaysia dan matriks fiskal. Harga minyak mentah yang berpotensi rendah dan hutang awam lebih tinggi akan menyokong kepada unjuran itu. Ringgit juga dijangka mengalami keadaan tidak banyak berubah seawal suku pertama 2024. Peruntukan berjumlah 110 juta ringgit bagi membaik pulih dan menaik taraf prasarana pasar awam menerusi belanjawan 2024 menunjukkan keazaman berterusan kerajaan dalam menjaga kebajikan peniaga. Bagi Persatuan Tiaga Kecil Bumiputera Pasar Siti Khadijah, pasar yang bersih dan selamat bukan hanya memberi keselesaan kepada peniaga tetapi mampu menarik pengunjung selain berupaya meningkatkan urusan jual beli. Proses transformasi itu memerlukan penyelenggaraan yang teratur dan sistematik serta diurus dengan bijak. Ketika konflik di Semenanjung Gaza semakin tegang, Hamas memilih untuk membebaskan 2 rakyat Amerika atas sebab kemanusiaan. Mereka antara 200 tebusan yang diculik dalam serangan 7 Oktober di negara haram Israel. Tebusan merupakan seorang ibu dikenali sebagai Judith Ranan dan anak perempuannya Natalie Shoshana Dan. Pembebasan itu adalah hasil rundingan kerajaan Qatar. Dalam usaha memulihkan kembali situasi di Gaza, para pemimpin Majlis Kerjasama Teluk dan ASEAN menggesa gencatan senjata yang berkekalan di wilayah tersebut. Nyataan tegas itu diputuskan semasa sidang kemuncak ASEAN GCC di Riyadh. ASEAN GCC mahu memastikan akses bantuan kemanusiaan yang berkesan dan cekap selain penghantaran tanpa halangan, bahan api, makanan dan ubat-ubatan ke seluruh Gaza. Nyataan bersama oleh pemimpin kedua blok itu turut mengutuk semua serangan ke atas orang awam. Turki bersedia menjadi pengantara kepada konflik Palestin-Israel yang sudah berdekad berlarutan. Dalam masa sama, negara itu juga menuntut Israel menghentikan serangannya terhadap Gaza. Tegas Presiden Recep Tayyip Erdogan, tindakan rejim Tel Aviv itu sama seperti melakukan pembunuhan beramai-ramai. Beliau turut merayu kerajaan seluruh dunia membuat ketetapan kolektif untuk gencatan senjata di rantau berkenaan. Rejim Zionis lihat semakin berani bertindak kejam ke atas orang awam Palestin apabila memberi amaran akan mengebom sebuah lagi hospital Al-Quds di Semenanjung Gaza. Justru tegas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin, bantuan segera amat diperlukan. Hospital tersebut kini tempatkan lebih 500 pesakit selain menjadi lokasi berlindung lebih 12,000 penduduk yang hilang tempat tinggal. Sebelum ini, rejim Zionis telah mengebom Hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa. Susulan amaran tersebut, Menteri Kesihatan Palestin rayu masyarakat antarabangsa dan semua pertubuhan hak asasi manusia untuk campur tangan dan melindungi Hospital Al-Quds daripada serangan Israel. Ia amat penting bagi mengelak tragedi di Hospital Arab Al-Ahli berulang kembali. Persatuan Bulan Sabit Merah yang mengendalikan Hospital Al-Quds telah diberi notis mengosongkan hospital itu. Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengulangi bantahan negaranya terhadap pemindahan secara paksa penduduk Palestin di Semenanjung Gaza. Baginda menggalakkan agar pelbagai usaha dibuat untuk meredakan situasi di Gaza dan memastikan keganasan tidak meribak. Dalam masa sama, kepungan ke atas Gaza turut digesa agar ditarik balik bagi membolehkan bantuan perubatan dan bantuan lain dapat disalur. Dalam perkembangan lain, defisit belanjawan Amerika Syarikat melonjak kepada 1.7 trilion dolar. Ia sekaligus menambah tekanan kepada Presiden Joe Biden ketika beliau ingin dipilih semula pada pilihan raya umum 2024. Defisit negara itu meningkat 320 bilion dolar bagi tahun fiskal yang berakhir 30 September. Ia berikutan penurunan hasil cukai dan deposit pendapatan yang lebih rendah oleh Rizab Persekutuan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.